Alhamdulillahi wahidil ahad al-faridis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, program tiap-tiap pagi macam ni subuh, baca Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi sebut baca oleh kamu akan Quran. Baca oleh kamu semua akan Quran. Fa innahu maka sesungguhnya ia Quran ya'ti yaumal qiyamah akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabih, mensyafaat, memberi pertolongan kepada ahlinya, ahli yang membaca Quran. Hebat Quran ni. Jadi pagi ni kita rujuk, kebetulan saya tidur sini semalam, ada program semalam. Nyabak suruh kata buat sikit tazkirah subuh lebih kurang. Tengok, kita rujuk kitab wasaya Nabi sallallahu alaihi wasallam li Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, tamanna Jibrilun an yakuna bani Adama li sab'i khisalin. Nabi kata, ya Ali, wahai Ali, tamanna Jibrilun, berangan-angan malaikat Jibril. Nak panggil Jibril pun boleh, Jibril pun boleh. Ayakuna bani Adam, bahawa menjadi ia malaikat Jibril ini ibnu Adam, anak Adam. Jadi malaikat Jibril ni malaikat, tapi dia ni tahu kelebihan yang Allah Ta'ala beri amalan kepada manusia ni, sehingga dia pun ada cita-cita, kalau Tuhan beri aku jadi manusia, benda yang aku nak buat sangat. Kerana apa? Pada manusia ni ada 7 benda. Li sab'i khisalin. Pada manusia ni ada 7 perkara yang Allah kalau beri aku jadi manusia, aku nak buat. Benda makna dia, benda ni sangat penting dan sangat hebat lah. Sehingga malaikat Jibril pun kalau jadi manusia, dia tak pilih datang lain. Dia tak minta nak jadi Perdana Menteri. Dia nak minta jadi orang kaya. Kalulah Allah Ta'ala, kalau dia kata, malaikat Jibril ni bukan macam manusia. Dia tak makan minum, dia tak tidur, dia bukan ada nafsu macam kita, tapi dia ada cita-cita. Sebab dia tengok kelebihan yang Allah Ta'ala beri pada manusia yang tak ada pada malaikat. Ada berapa kelebihan tu? Ada 7 benda. Yang pertama, kata malaikat Jibril yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu as-salawatu khamsi ma'al imam. Yang pertama, malaikat Jibril kata, kalau jadi manusia lah, benda yang aku nak buat sangat, iaitulah semayang 5 waktu dengan tu imam. Bagi kita ni biasa lah semayang 5 waktu lah. Yang untuk ustaz-ustaz, tok guru, duk ayat, kalau semayang seorang dapat 1 pahala. Kalau 2 orang, setengah kata 25, setengah kata 27. Sebenarnya besar lagi daripada 27. Sehingga malaikat Jibril ni pun kata, kalau jadi manusia ni, sebab apa berasa sangat nak jadi manusia? Kerana manusia ada 7 benda yang tak ada di malaikat. Pertama, semayang 5 waktu dengan tu imam. Mana dia dengan tu imam di sini bukan tu imam masjid, ia ini semayang jemaah. Semayang jemaah. Semayang jemaah ni pahala besar mana tak tahu kita sebenarnya. Kalau ikut betul yang ulama ayat, kalau 27. Tapi bagi malaikat Jibril, dia kata tak tu besar sungguh fadilat dia. Sehingga dia kata kalau pilih jadi manusia, kerana manusia ni ada 7 perkara. Nombor 1, semayang 5 waktu dengan tu imam. Jadi kelebihan besar sangat. Kita alhamdulillah Allah beri kekuatan boleh semayang 5 waktu dengan tu imam. Nombor 2, kata malaikat Jibril, iaitu wa fi mujalasatil ulama. Nombor 2, kalau Allah pilih aku jadi manusia lah, aku nak buat sangat perkara apa? Kerana pada manusia ini ada wafi mujalasatil ulama. Apa wafi mujalasatil ulama? Berada dalam majlis ulama, majlis ilmu. Besar sungguh kerja majlis ilmu ngaji ni.
Tapi kita nampak biasa ya gini. Orang yang sama juga kalau kaki mengaji pun. Apa lagi? Tak ada banyak mana pun. Taman Selasih ni jadi banyak sikit sebab penduduk dia ramai. Tu ya. Tu saja beza dia. Nampak lagi ramai sikit. Penduduk 5,000 contoh dia. Maka sembahyang jemaah dia 100 orang jadi biasalah. Sepatutnya kalau kata orang 5,000, sembahyang jemaahnya 4,000. Baru kena hak tina duduk di rumah. Nampak? Jadi biasa lagi tu, maknanya tak sampai lagi tahap sebenarnya kita. Kok kampung lagi teruk. Nampak? Macam tu. Kok pekan gagah sebab penduduk ramai. Nabi malaikat Jibril kata kelebihan dia sangat besar. Wa fi mujalasatil ulama, berada dalam majlis ulama. Tadi sembahyang jemaah. Nombor 2, menuduk dalam majlis ulama. Apa dia majlis ulama? Yakni majlis menuntut ilmu. Kuliah maghrib, kuliah isyak, kuliah subuh, kuliah duha. Ada orang yang dia boleh mengaji. Padahal kerja dia dengan anak bini tanggungjawab, ada boleh jalan sebab tu. Tapi Allah beri taufik ke dia boleh mengaji. Tiap waktu ada. Hak tu kita heran. Maka malaikat Jibril kata, aku ni berangan nak jadi manusia kerana pada manusia ada menuntut ilmu. Makna dia pahala kelebihan sangat tinggi bagi orang menuntut ilmu. Tapi kita manusia tak nampak. Malaikat Jibril dia tahulah yang Allah beri kelebihan pada orang yang menuntut ilmu. Kan Nabi kata kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan. Nabi kata kun aliman, jadi oleh kamu orang alim. Nabi tuntut kita jadi orang alim. Suruh pergi mengaji, suruh pergi mengajar, belajar. Nombor 2, kalau tak ada jadi orang alim, oleh kerana faktor kita mungkin lambat ke tak dan nak mengaji bersungguh-sungguh. Nampak lagi dengan kesibukan, dengan usia kita, tempat mengaji yang tak ada nak jumpa yang tempat mengaji yang sungguh-sungguh. Nabi kata, au muta'alliman, jadilah kamu orang muta'alliman, orang yang menuntut ilmu. Apa dia? Iaitu bawa kitab, bawa pen, tulis. Boleh juga tu pun. Tak boleh juga tulis. Mata tak apa nampak, nak tulis pun tak erti. Mustami'an, jadi nombor 3. Apa dia? Mari tahan telinga ya. Duduk sana di tiang, kadang-kadang tidur pun boleh dah. Dikira juga dalam majlis ilmu. Mustami'an, nombor 3. Masuk juga yang Nabi sebut ni. Ada kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh, dia tunggu juga sah. Nombor 4, muhibban. Muhibban ni orang yang kasih kepada majlis ilmu, kasih kepada guru-guru, kasih kepada orang yang menuntut ilmu, dia suka tengok. Tapi Nabi pesan wala takun khamisan, jangan jadi nombor 4. Alim tak jadi, mengaji tak jadi, dengar tak jadi, kasih pun tak. Berat. Duk kira gerang saja, nak marah saja. Fatahlak. Apa fatahlak? Binasa, celaka, jahanam. Rosak orang yang tak menuntut ilmu. Sebab tu tuan-tuan gini ni, kita tengok dalam TikTok, dalam tempat-tempat orang komen, kebanyakannya komen seperti orang tak reti apa langsung. Bertukar hari ni. Zaman dulu ni orang alim ni tegur orang jahil, suruh orang jahil mengaji. Hari ni bertukar, orang jahil suruh orang alim mengaji. Beratlah kita lihat. Pening ya. Dia kata hak ustaz royak tu tak kena. Padahal dia muka kitab pun tak reti. Ni masalahnya. Banyak hari ni komen. Kenapa hak tadi ya? Nabi tuntut suruh menuntut ilmu, dia tak mau. Wala takun khamisan. Kata Luqmanul Hakim, seorang hukama, dia pesan kepada anak dia. Dia kata, ya bunayya, alaika bimujalasatil ulama. Hei anakku, lazimkan dirimu, wajibkan dirimu bimujalasatil ulama, dengan majlis-majlis ulama. Apa maksud majlis ulama? Majlis ilmu lah. Tazkirah kah, forum-forum kah, ceramah kah, khutbah pun termasuk majlis ilmu juga. Sebab tu naklah berdiam diri ketika khatib berkhutbah. Faqat larauta. Bila kata, kalau kamu cakap atau memberi isyarat kepada kawan kamu supaya diam pun jadi lara lah. Sebab dia majlis ilmu.
Disebut lagi apa dia? Ya bunayya 'alaika bimujalasatil ulama. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, wajibkan dirimu bimujalasatil ulama, dengan majlis-majlis ulama. Apa maksudnya majlis ulama? Majlis ilmu. Wasma' kalamal hukama, dan mendengar oleh kamu, kata Luqmanul Hakim pada anak dia, dan mendengar oleh kamu kalamul hukama. Dalam majlis ilmu ni ada kalam, perkataan-perkataan hukama. Apa hukama? Perkataan-perkataan kebijaksanaan. Quran, hadis, pesanan-pesanan, nasihat-nasihat para wali Allah. Nampak? Kaedah-kaedah ilmu. Macam-macam lah kita dapat daripada ilmu. Dalam majlis ilmu ni. Inna Allah la yuhyil qalbi mayyit. Kata Luqmanul Hakim yang disebutkan, iaitu apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan qalbi mayyit, hati yang mati. Badan kita hidup, hati mati. Ada orang badan boleh menyawa molek, makan, minum, berjalan, bersemam, menari, menyanyi, tetapi hati dia mati. Hati mati tak macam kita mati. Mati dia kerah habis. Hati ni menyawa boleh, menafah boleh, oksigen molek, tetapi hati mati. Takut hati mati, badan celek, mata celek, hati mati. Apa maksud hati mati? Bila royak benda yang menakutkan, neraka, dosa, pahala, dia tak ada berasa apa. Orang royak benda kebajikan, dia tak berasa gemar nak buat pun. Mu ceritalah syurga, neraka, apa puluh tingkat pun, royaklah kelebihan Allah beri, hati tak berasa apa. Ceritalah benda takut dalam kubur, malaikat tanya, dosa kena bakar, tak berasa apa juga. Itu hati mati dia lagi. Ni kita takut lah. Kita gini kalau tok guru ustaz royak nak buat jahat tak berani. Itu hati hidup. Kalau dia royak baik, dia tak serenok nara mana, royak benda yang buruk, cerita bab neraka, siksa kubur, Allah azab, tak ada rasa takut langsung. Orang itu hatinya mati, badannya hidup. Jadi nak menghidupkan hati kita yang mati ni, iaitu antaranya apa dia? Kita duduk dalam majlis ilmu. Innallaha la yuhyil qalbi mayyit. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati. Kama liyuhyil ard, sebagaimana Allah menghidupkan akan bumi yang mati, biwa bilil matar, dengan siraman air hujan. Tuan-tuan tengok tu, dong kayu, rupuk, pokok kayu, kalau mari musim kemarau, musim panas sikit, dia akan mati habis, jadi kering. Kering tu. Kalau kami Bali panggil ketiung. Dia berputar habis, dia jadi merah habis, betul tak? Rupuk-rupuk di padang. Tapi kalau hujan turun, duk sak dia kemar habis. Begitulah ibarat dia. Nabi kata, perumpamaan orang yang duduk dalam majlis ilmu, hati dia mati asalnya, tapi bila masuk ilmu, dengar mengaji, hati dia hidup. Sungguh berbeza. Dia tak berani nak buat maksiat. Kebanyakan gitu. Yang Allah Ta'ala beri petunjuk. Kadang-kadang duduk majlis ilmu pun jadi juga. Tapi nak kata kebanyakannya hati akan hidup sebab dia duduk dengar tu. Sebab Al-Quran, hadis Nabi, Quran ni kalau turun ke gunung, gunung pun meletup pecah. Ini besarnya, hebatnya Quran ni. Dia hati yang keras dari mana pun, ada kena turun akan Quran, dia boleh melembutkan hati kita. Dengar hadis Nabi, dengar ayat Quran, dengar nasihat, insya-Allah. Itu tanda nombor 2 yang malaikat Jibril kata, kalau jadi manusia, aku ni sebab apa nak jadi manusia? Pada manusia ada 7 benda yang tak ada pada malaikat. Jadi kelebihan menuntut ilmu sangat besar. Jadi kita ni kalau tak berasa sedap dengan kita mengaji, tak payahlah kita nak repot, nak komplain. Kadang-kadang ilmu yang kita tu dengar tu, kita tak bisa dengar. Bukannya salah, kita tak bisa dengar, maka tak kenal dengan kita. Satu lagi, ilmu ni memang tuju kat kita. Kerana Allah waktu turunkan akan firman Allah, perintah amal ma'ruf nahi munkar ke atas manusia. Maka hukum kita bab buruk baik semua tuju manusia. Dosa neraka disediakan untuk manusia, tak disediakan untuk kami lemu. Maka sebab itulah ustaz-ustaz, tok guru cerita mesti kena pada manusia. Kalau tak kena pada kita, tak puas hati, jangan kita duk maki tak kawan. Kerana itu adalah
benda menunjukkan bahawa Quran itu dia boleh masuk memedihkan hati kita. Kita ada sifat tak molek lagi. Hak ustaz cerita tu kadang-kadang dia bukannya tahu, dia koyak hak hukum, kena tak kita buat. Ustaz ni duk kata ke kuat, bukan ustaz kata kat kita, sebab dalam Quran memang tuju untuk manusia. Nombor 3, malaikat Jibril kata, kalau Allah Ta'ala ni beri aku jadi manusia ni, dia nak sangat. Sebab apa? Sebab pada manusia ada 7 benda. Nombor 3 iaitu wa'iyadatil marid. Apa dia tu? Menziarahi orang sakit. Ziarah orang sakit. Bagi kita biasa orang sakit kat tepi rumah kita tak. Padahal malaikat Jibril kata, besar mana pahala tak tahu. Sampai malaikat Jibril pun berangan-angan nak jadi manusia, bukan sebab seronok jadi menteri, tapi kerana pada manusia ada ziarah orang sakit. Malaikat tak sakit. Makna ziarah orang sakit ni pahala besar. Cuma dia hajar adab syarat. Jangan duduk lama sangat di rumah orang sakit. Ni duduk sampai 3 jam. Tak kena. Waktu-waktu pergi melawat pun kena tengok ziarah tu. Di hospital pun ada waktu dia. Bukan ziarah dia 24 jam gitu, tak boleh. Jangan cerita benda-benda bab mati. Kawan duk sakit duk cerita bab mati. Jangan. Tu adab tak reti. Jangan suara tinggi. Jangan menjadi menyusahkan tuan rumah. Tuan rumah tu dah lah teruk dah duduk hospital berapa bulan dah, baru kelik roti pak sagi pun orang beri dah. Kita keratik kapuh 3 mampu gitu. Cicah 3 4. Patutnya kita buat gila-gila melawat orang sakit ni dak. Lepas keping. Kata pula takkan tak ada melo-melo kot. Tu dia mampu lah ni, ada setengah orang diri orang. Tuan rumah tu dah susah lagi nak kena ulang alik, habis duit tambah apa semua dak ubat orang. Kita pergi ziarah ingat menyenangkan, kita menyusahkan lagi. Takkan TO saja tak ada susu ke? Mati Ni setengah tetamu tak erti ziarah orang sakit ni. Takkan saja TO saja susu-susu lah sikit. Bubuh lah melo-melo sikit. Mati gitu. Patutnya kita sakit bawa lah duit sikit. Sebab apa? Meringankan beban tuan rumah. Kalau gitu tak boleh pahala. Dia kena adab. Jangan lama duduk. Dan kita dituntut supaya suruh orang sakit doa kat kita. Selalu kita doa ke dia ada. Orang sakit ni doa dia tak dihijab oleh Allah. Dia sakit. Pakcik, saya ni mari ziarah pakcik. Ya. Pakcik doa lah kata saya. Sebab doa orang sakit dia angkat oleh Allah. Tengok tu guru sakit. Orang suka ziarah sebab apa? Sebab tok guru dia reti. Kita minta dia doa kita, dia doa. Doa orang sakit. Selalunya kita doa kepada orang sakit. Orang sakit doa kita. Suruh gitu. Doa lah apa pun, merezeki kah, sihat tubuh badan kah, husnul khatimah kah, boleh belaka. Minta orang sakit doa. Tu adat yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ni panggil sahabat dia. Macam subuh gini. Nabi tanya, siapakah hari ini yang telah bersedekah? Dalam ramai-ramai sahabat tu, tak ada seorang hakik. Yang angkat tangan adalah Abu Bakar pula dah. Awal pagi lagi ada sedekah dah. Siapa dia? Abu Bakar. Umar kata, aku baru nak kira nak bersedekah. Abu Bakar sedekah awal ni. Sebab tu Umar ni dia beramat nak lawan saing dengan Abu Bakar. Nabi tanya soalan nombor 2. Siapakah yang pagi ini menziarah orang sakit? Tak ada siapa hakik lagi. Umar Al-Khattab baru nak kira lagi nak pergi. Abu Bakar hakik dah. Saya ziarah dah. Aduh. Tu yang cepat sangat buat tu. Tu Abu Bakar ni hebat. Pagi lagi dia sudah ziarah orang sakit. Tu hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hak ni lah di antaranya 3 perkara. Yang 7 perkara tadi iaitu menziarahi orang sakit. Jadi jiran kita kau tu gilah ziarah. Sambil ziarah tu pesan ke dia. Ni masa sakit ni pun nak pergi masjid tak boleh. Aku tengok mu masa sihat pun tak pergi. Kena kata lah tukar tu. Waktu sihat tak berani kita nak kata. Sebab dia bakit tibai kita. Bagus juga ziarah ni. Tok Imam, orang-orang yang ada pengaruh. Tok Imam je ke masjid pergi ziarah. Dia pun lapor Tok Imam minta maaf. Tok Imam, aku tak boleh lagi masjid. Dia sakit ni. Selama mu sihat mu tak bisa pergi. Boh gitu tak boleh.
Dia Allah beri sakit baru nak royak, kata tak boleh nak pergi. Dia nak lawan. Kalau kata sihat, kita kata, "Hei, Tok Imam, kubur masing-masing." Gitu dia jawab. Tapi dia sakit nak bakit tak boleh lah. Lepas lagi. Jadi ketak kek gitu. Sedaplah kita tiba. Tu dia lah tu masa sihat mu tak mau pergi, buh sikit bersuti. Tak apa, Tok Imam ada kuasa. Kata gilah perak pergi. Nak mati nak cari kita juga nak sembahyang. Nak pandai tu ke mana? Kita nak pergi masa dia sihat ni jangan. Dia balong kawasan, payah. Apalah. Kita pun tak berani juga kah kita sakit payah. Masa dia sakit, ada terguling gitu. Dia pun nampak Tok Imam dan waktu beg saya apa kalau sihat Tok Imam nak pergi dalam masjid molek lah tu. Selama ni aku duk jadi Tok Imam kini sekali untuk sagi ni. Sihat ni insya-Allah kira-kira. Boleh batal sikit. Sebab orang sakit dia tak nak bakit dah. Aku sakit sikit-sikit jangan, sakit gigi jangan melawat, cimapuh. Orang sakit gigi nak pergi ziarah siapa dia? Pak mak sakit gigi, pergi bersyarah pula, jangan sakit naik pelapar di muka kita. Tengok juga jenis sakit. Ziarah siapa dia? Ziarah orang sakit gigi, jangan cip pasal. Dia sembang pun tak mau orang sakit gigi. Anak pun dia sepak, pusing kepala tu lagi. Sakit yang macam biasa sakit ni lah, sakit umum ni lah. Nampak lagi. Nombor 4 kata Nabi. Sikit lagi dah. Nombor 4 di antaranya yang malaikat Jibril kata kalau boleh jadi manusia ni, sebab manusia ni ada kelebihan antaranya apa dia? Watasyi'il janazah. Iring jenazah di kubur. Ada orang mati semayang mayat, orang bawa mayat turun tu, kita turut pergi. Sebab hingga khilaf ulama, setengah kata duduk depan mayat, setengah kata ikut kerana belakang. Adalah kita tu cara ikut mayat ke kubur tu. Bagi kita tak ada apa ya. Sebab bagi kita tak kenapa. Padahal ditulis pahala macam mana tak tahulah. Sampai malaikat Jibril kata jadi manusia ni, aku nak ikut orang mati ke kubur. Bukan ikut masuk kubur, iring tu. Kita jangan cari pasal lagi lah. Tak sampai masa lagi. Ada orang mati, usung pergi kubur, kita turut. Kalau ni zaman moden sikit, pakai van, kita ikut van tu sampai kubur. Pahala tak tu nak cerita besar sangat. Zaman dulu kita pakai usung. Kalau ni mudah sangat pakai van. Yang dapat pahala daripada bank lah. Dapat pahala daripada bank lah. Dia seorang dapat pahala. Kita tak ada apa. Dah tak pergi pula. Mayam-mayam bila lagi seorang. Adapun dulu ni susung. Orang usung kanan kiri tu dapat pahala. Sehingga malaikat Jibril kata apa? Kalau aku jadi manusia, sebab apa nak jadi manusia sangat? Sebab manusia ni ada iring orang di kubur. Kita tak ada lah. Malaikat tak reti. Dan lagi sebut lagi, antaranya lagi sebab dia kata malaikat kata sebab aku nak jadi manusia ni, kelebihan yang Allah beri apa dia? Iaitulah dia kata wasaqil ma'i, mengalirkan air untuk orang minum. Mana dia kita buat kolam ke, buat kolah ke, telaga ke, persediaan bagi orang minum. Seperti air masyarakat. Kalau kita ikut taman ni tak ada lah kerajaan buat belaka, swasta buat belaka. Kita sediakan air, beli mineral tak situ biar orang minum. Pahala sangat besar. Ini disebutkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni malaikat mukarrabin. Dia tahu kelebihan beri orang minum air ni. Nampak lagi? Jadi memberi orang minum air ni besar pahala dia. Tambah pula kita buat empangan ke, buat tangki ke, sediakan paip ke, tu semua masuk semua tu. Besar pahalanya. Tapi bagi kita biasa tu kerja apa pihak berkuasa air. Ni tajuk lain, kita tak boleh buat gitu. Kita boleh sediakan air mineral ketak situ, bagi air percuma untuk orang minum. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia kata pahala banyak nak kutip sebenarnya. Bukan nanti mari semayang saja. Sebab pahala ni banyak sangat. Dan disebut lagi antaranya kata malaikat Jibril, yaitu wa ukrimu jari wal yatim, dan memuliakan jiran. Sampai kita tersu sebut dengan jiran ni, kalau boleh, kalau jiran tu sebelah rumah kita, janganlah kita kalau boleh buat pagar-pagar yang menghalang angin. Tapi kita nak buat macam mana ni? Tak buat pagar gitu, penyambung banyak. Tapi kalau kita setengah tu tak ada, orang kata tak ada penyambung apa, janganlah ikat simen gitu. Kawan ni tidur malam kena pakai sepeda. Angin kat rumah kita tak apalah, orang kaya pakai ekong. Kawan hak sebelah tu susah.
Nampak lagi. Kita tiba tembok simen pas pada kepala tu. Berkuat. Lebih macam ada lagu harang. Malam-malam pecah baju tak boleh. Oh, ada jiran aku sebelah tiba simen tinggi ni. Tak. Dia kata, angin dengan jiran tu boleh kira. Tu yang Nabi tutup kata apa? Kalau masak makanan lebihkanlah kuah. Kenapa? Masak makanan tambah rumah taman ni di sini bau habis. Tambah cucu cepedak bau satu taman. Cepedak pula mahal dalam seperti goreng tu aduh maklum sebelah sedapnya cepedak apa dia. Kalau ikut betul bau tu kena beri juga. Jenah main kita. Sebab apa Nabi suruh banyakkan kuah? Sebab dia suruh beri ke jiran kata. Tapi perangai jiran ni pun kadang-kadang karuk. Dalam Islam ni dia kata tolong menolong, bantu membantu, beri memberi. Maknanya dua belah pihak. Ni tajuk dia kita yang duk beri, pinggan lagi senyap. Dua pinggan, tiga senyap. Mi goreng beri. Koklah suara lah mari cucuk kodok pun tak apa dah. Ni penyakit jiran pasal tu pada. Ni memberi saja, ni tak sampai langsung, tak kenal lah. Dalam Islam dia suruh gitu. Beri, memberi. Memberi, aku pun berilah juga. Ni dah beri dekat sebulan dah. Pinggan pun tak hantar. Kita kena pergi minta ambil. Belakang parang ni. Ni ada jiran bengong kat panggil. Sebab tu syarat kita nak pindah rumah tu pilih jiran dulu. Nak beli taman macam rumah orang Pekang. Apa lagi? Nak pacak rumah macam kami orang kampung. Tengok dengan siapa kita berjiran. Kalau jiran jenis tak peduli korang tu, kalau boleh pindah rumah lain. Hidup berjiran ni itu. Nak baik kita saja awak baik dia. Dia tak pernah awak baik kita. Jenis jerit gitu. Sebab tu Islam aja kalau buat minum makanan pun lebihkan kuah. Sebab apa? Dia suruh muliakan jiran. Dia panggil. Wal yatim. Dan muliakan anak yatim. Anak yatim ni iaitu orang yang kematian bapa. Kalau yatim binatang, orang yang mati ibu. Sebab tu ibu ayah kalau mati anak dia jadi yatim. Adapun manusia yang mati bini dia tak panggil anak yatim. Bapa dah ada, bini mati. Anak 5 orang. Dia naik buat surat JKM, minta Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya ni anak yatim ni banyak ni. Tengok-tengok, anak yatim kena bini mati. Kalau bapa mati baru anak tu dipanggil anak yatim. Orang ni tak kira lah. Mati bapa kata bapa tak kira, dia kira yatim belaka. Anak yatim baiklah. Anak yatim manusia yang mati bapa. Yatim binatang mati ibu. Sebab binatang ni ibu yang jaga anak. Bapa duk lompat ke atas pokok tu. Tengok bapa ayam berkokok kakak pokok tu. Haram tak jamu makan anak. Anak dia buat cek anak mari ditelan. Perangai bapa ayam. Nampak tak? Anak ayam. Dia buat kok. Bila anak mari pun dia makan. Ini panggil bapa. Ibu ayam dah. Hujan turun dia tahan gini. Musang mari dia lawan dengan musang. Tu ibu ayam. Sebab tu yatimnya anak binatang ini apabila mati ibu. Manusia lain mati bapa hilang kepimpinan. Sebab cari rezeki bab apa saja bapa kuat. Bapa dia lain, pandangan dia kuat lagi. Tapi bab mendidik baik ni ibulah. Tapi bab bapa dia penaung dia panggil. Sebab tu bila mati bapa maka jadi anak yatim. Cara macam mana? Iaitulah kita mulia anak yatim. Nah, jaga molek, jaga perasaan dia, tolong beri duit ke dia ke apa ke sajalah. Nak beri lembut hati pun sapulah kepala anak yatim. Sapu kepala anak yatim, dia ambil kot tu. Ambil belakang, sapu ke depan. Tengoklah anak yatim pun jangan duk cari anak dara tu. Sagi kena kes cabur pula tak pasal-pasal. Nak beri lembut. Lembut hati kita, sapulah kepala anak yatim. Hati kita keras, sapu sikit. Nampak tak? Jumpa anak yatim sapu. Dia melembutkan hati. Yang terakhir wasalhi bainal isnaini. Nombor 7 apa dia? Dan wasalhi mendamaikan bainal isnai, dua yang orang yang bergaduh. Jadi orang tengah. Sekarang manusia ni berkelahi, malaikat tak kelahi. Mu kerjamu, aku kerjaku, malaikat ni. Jumpa sesama dia memberi salam, berbaik-baik dengan tugas, tak ada hasad deki. Perangai manusia ni hasad deki, benci membenci. Jadi malaikat Jibril kata kalau aku jadi manusia ni, sebab manusia ni kalau jadi manusia lah, aku kerja nak mendamaikan dua orang yang bermusuh.
Dalam taman, dalam masyarakat kita ni ada dua orang bermusuh berpuluh-puluh tahun. Kita jadi orang tengah, tolong beri damaikan. Sehingga hukum berbohong ni pun ada kalanya jadi wajib. Asalnya harus. Boleh, asalnya haram. Asalnya haram berbohong. Tetapi naik darjah jadi harus berbohong. Ada kalanya wajib berbohong. Apa lagi? Bukannya nak pakai hukum tepat gitu. Asalnya haram. Asalnya haram. Tapi ada kalanya harus kita berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bergaduh. Boleh kita bohong. Pak Mat tu sebenarnya nak cerita kamu. Hey, aku nak cerita kamu. Pak Mat tu dia duduk lama dah. Duduk sembang aku nak baik dengan mu ya jadi semua sikit. Padahal dia bohong kan. Dia pergi kat Ding lah. Pak Mat tu pun mu pun buat perangai. Pak Mat tu nak baik dengan mu, dia bukan kata apa ke mu. Dia pun kata mu bagus. Jadi hati manusia jadi gina. Kita jadi orang tengah. Lama-lama bertegur siapa? Pahala sangat besar sehingga malaikat Jibril kata, aku nak jadi manusia kerana pada manusia ni iaitu antaranya mendamaikan dua orang yang bergaduh. Nampak lagi? Ada orang bergaduh, kita jadi orang tengah untuk jadi pendamai. Tapi kini masyarakat kini dah. Masyarakat ini bertukar. Apa dia? Kalau belaga dua orang, dia lagi sedap ambil kesempatan. Bukannya nak lagi rapat, lagi renggang. Kalau jumpa-jumpa dengan dia, lagi sedap. Ding kata apa? Aku tak puas hati ni. Bukan sakat tak puas hati, bukan sakat kata apa. Dia kata dengan pakmu, tok wanmu habis. Dia kata, dia tambah lagi. Dia pergi ke mak pula. Memang apa mak Ding tu dia kata mu macam-macam. Bukan sakat kata kamu, ke binimu pun dia kata. Keretamu dia kata buruk. Mampu lah. Ini celaka besar ni. Dia panggil pengancung. Orang yang bawa ni, dia dapat siksa kubur. Orang yang suka mengadu domba. Kalau nampak kawan bergaduh gitu, kita pusinglah cerita beri dia berbaik. Sebab malaikat Jibril kata, kalau aku jadi manusia, sebab apa jadi manusia? Karena manusia ini ada kerja mendamaikan orang yang bergaduh. Jadi setakat tu tuan-tuan tazkirah kita apa dia? Iaitu pesanan Nabi Muhammad pada Sayyidina Ali yang disebutkan bahawa malaikat Jibril nak jadi manusia kerana manusia ada 7 perkara. Yang 7 perkara tu selalu dalam hidup kita, tapi kita tak ambil berat dari mana sebab kita tak nampak pahala kelebihannya. Yang nampaknya malaikat Jibril. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadika al-ulama was-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.